إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita mulakan dengan zikir sekedar tuan-tuan dan puan-puan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. زدني علما نافعا ووافقني أملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Surah Ad-Dukhan ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam Bilal Siap, hadirin hadirat rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam ke atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana hari ini kita dah masuk 29 Ramadan. Malam tadi dapat satu petikan dari Saudi yang memberitahu kerajaan Arab Saudi mengisytiharkan esok sebagai satu Syawal. Begitu juga dengan Indonesia yang akan menyambut Aidilfitri esok. Kita menunggu keputusan pengumuman daripada penyimpan besar. Mohon raja-raja pada lepas maghrib nanti insyaAllah ada pengumuman sama ada esok atau lusa. Yang pentingnya kita sudah berada di hujung Ramadan. Kalau kita buka sejarah bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW, terutamanya mereka bersedih bila akan berakhir Ramadan atas dua sebab. Pertama, kerana bulan yang penuh dengan kemuliaan Allah yang saya baca tadi ayatnya pada awal tazkirah ini, iaitu satu bulan
yang di dalamnya ada Lailatul Mubarakah. Biasa kita dengar malam Lailatul Qadar, tapi dalam surah Ad-Dukhan Allah memperincikan apa itu malam Lailatul Qadar. Bukan sahaja lebih baik daripada 1000 bulan atau 8/3 tahun 4 bulan, tapi yang lebih pentingnya ialah dalam Ramadan ini ada satu malam namanya Lailah Al-Mubarakah. Mubarakah bahasa kita ini penuh dengan keberkatan. Dari segi ta'rif, bila disebut barakah maknanya ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Itulah makna barakah ini, ziyadatul khair. Berasaskan apa yang Rasulullah sebut pada Sayyidatina Aisyah bila ditanya apa itu Lailatul Barakah ini, malam yang penuh dengan barakah. Nabi kata kullu bil khair fi hadzal lail. Semuanya pada malam itu ialah baik-baik belaka. Segala amalan akan diterima, diberikan ganjaran pahala yang besar, seperti beribadat 83 tahun 4 bulan. Jadi begitulah, mereka sedih kerana nak meninggalkan Ramadan yang belum tentu mereka akan berjumpa lagi. Itu yang kedua. Jadi mereka sedih kerana akan perginya 1 bulan yang penuh dengan barakah. Yang kedua kerana belum pasti kita jumpa lagi ke tidak dengan Ramadan di tahun depan. Jadi pada saat-saat yang akhir macam ini, elok kita bermuhasabah, tengok apa yang sudah kita buat sepanjang Ramadan ini. Masih ada lagi waktu-waktu, beberapa jam lagi, atau mungkin sehari dua ini masih ada waktu. Kalau kita tengok pertandingan bola sepak, dia ada masa kecederaan, betul tak tuan-tuan? Jadi kalau nak dinisbahkan, kita ni dah masuk masa kecederaan ni. Dia tak bertambah antara 29 dengan 30 hari saja. Kita bukan kalender Masihi. Kalau Masihi ada 28, ada 31. Tapi kalender Islam yang berasaskan Qamariyah atau bulan, dia ada 2 je. Sama ada 29 atau 30. Jadi pagi ini saya nak bawa satu pandangan yang telah diberikan oleh Imam Ibnu Hanbal. Nama dia Imam Rajab Al-Hanbal. Dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, jilid yang pertama, muka surat 171. Apa dia sebut tentang Ramadan? Ini kita dah di ujung ni. Kita nak muhasabah pagi ni, kalau boleh. I'lamul mu'min, i'lamul mu'min, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman. Kenapa dia sebut orang beriman? Sebab puasa ini untuk orang yang beriman. Kalau dia Islam belum tentu dia puasa, tapi kalau beriman insya-Allah dia akan berpuasa. Kerana itu perintah puasa untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, kan? Jadi kata Imam Hanbali, i'lamul mu'min yajtama'u fi syahri Ramadan jihadan. Dalam bulan Ramadan ini kamu berhadapan dengan 2 jihad. 2 jihad. Yang pertama, wajihad billail, jihadan di nafsi. Kamu akan berhadapan dengan 2 jihad. Jadi kita semua ni, yang namanya umat Islam yang berpuasa, dia sebenarnya sedang berhadapan dengan jihad. Kita akan huraikan tajuk jihad ini insya-Allah. Jihad 2. Yang pertama apa? Jihad bin nahar ala siyam. Jihad pada waktu siang, kita diperintahkan Allah berpuasa. Kemudian jihad pada waktu malam, wajihad bil lail ala qiyam. Dan jihad pada waktu malam, qiyam. Qiyam ini maknanya menghidupkan malam. Jadi Ramadan ini kena dihidupkan. Kalau tak hidup, Ramadannya tak mati.
Tapi kita yang rugi, kita yang mati kalau kita tak hidupkan malam-malam Ramadan. Tinggal lagi beberapa jam. Jadi kalau kita tak hidupkan malam Ramadan ini, sebenarnya kita sudah kehilangan satu aset yang diberikan oleh Allah, yaitu kita dianggap sedang berjihad. Jadi pada waktu siang kita jihad dengan puasa, pada waktu malam kita berjihad dengan menghidupkan Ramadan. Faman jama'a baina hazaini al-jihadaini, siapa yang mencari ataupun melakukan dua-dua jihad ini, dua-dua, tak boleh satu ya, kena dua-dua. Siang puasa, malam hidupkan malam-malam Ramadan dengan amalan menjelang pagi qiyamul lail 10 hari terakhir ini. Saya tadi bekerja daripada Masjid Al-Muhsinin di Uli Cumuk, makan sahur dalam kereta. Sampai sini tadi cukup-cukup aja masa, sebab habis qiyam pukul 5 subuh, mula pukul 4, solat tahajud 2 rakaat, tasbih 4 rakaat, solat taubat 2 rakaat, solat hajat 2 rakaat. Sebelum itu masa datang buat masing-masing solat tahiyatul masjid dengan solat sunat wudu. Jadi ada 6 solat kita buat, latih diri kita supaya kita menepati apa yang dipesan oleh Imam Hambali kepada kita. Alhamdulillah, kita percaya banyak tempat masjid-masjid mengadakan qiyamul lail 10 malam terakhir kerana nak menghidupkan Ramadan, kan begitu. Jadi kata Imam Hambali, orang yang berpuasa ini dia ada 2 jihad. Siang dia berpuasa, malam dia menghidupkan Ramadan. Sesiapa yang menggabungkan dua-dua, maknanya dua-dua dia buat. Kadang-kadang dia puasa aja, tapi malam dia tak buat apa, rugi. Kadang-kadang dia tak puasa, tapi malam macam orang yang beribadat, jaga, contoh. Ada juga begitu, kan? Jadi siapa yang menggabungkan dua-dua, faman jama'a baina hadaini al-jihadaini wa waqfa bi hukmihima wa sabara 'alaihima wa fi ajrahu bi ghairi hisab. Siapa yang menggabungkan dua-duanya, kata Imam Hambali, dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan bersabar. Kita sabar, tuan-tuan, kerana kita nak jaga malam ni, tak tidur malam bukan senang. Apalagi kalau kaki tidur, contoh kan. Imam Syafi'i diberitahu sejak dia akil balik, dia tak pernah tidur 10 malam terakhir Ramadan sepanjang dia hidup. Imam Syafi'i ini umurnya pendek, hanya 54 tahun lebih ini. Lahir tahun 1155 Hijrah. Dia meninggal dunia tahun 1205 Hijrah. Lebih kurang 54-55 tahun, tak sempat kahwin. Bila ditanya, mata tatazawwaj ya Syekh, bila tuan nak kahwin, dia kata, InsyaAllah ana mashghul, saya sibuk. Sibuk apa? Sibuk mengeluarkan fatwa-fatwa. Satu malam dia boleh mengeluarkan 500 fatwa atas hukum hakam yang belum jelas. Ketika dia bertugas di Kufah, Iraq sebagai mufti, kemudian dia pulang ke negaranya Mesir. Itulah kerja dia. Jadi terlalu sibuk menulis kitab, menulis fatwa-fatwa sampai tak sempat kahwin. Tapi sejak dia akil balik berapa tahun tu? 11 tahun, 12 tahun tak. Sampai dia meninggal dunia umur 54 tahun. Berapa lama? Tidak pernah dia tidur satu malam pun pada 10 malam terakhir Ramadan. Dia hanya tidur waktu qailullah aja. Sebelum zuhur tu dia tidur sekejap untuk menambah kekuatan. Sebab itu sunnah Nabi, kalau kita tidur sebelum zuhur, biasanya kita akan ada tenaga untuk kita boleh berjaga pada waktu malam untuk beribadat. Itulah amalan salafus saleh. Allahu Akbar. Kita pun sama.
Kalau kita berikut cara hidup mereka, mudah-mudahan kita pun ada kelebihan macam mereka. Jadi begitulah, kita sedang berjihad, dan jihad kita tinggal satu hari ini. Biasanya jihad dikaitkan dengan perang, betul tak? Tapi sebenarnya kita pun sedang berperang. Perang dengan apa? Perang dengan hawa nafsu. Makanan halal, tapi bila dah sampai imsak, azan subuh, maka yang halal tadi sudah jadi haram. Begitu juga dengan isteri, suami. Isteri jadi haram kalau dah sampai waktu imsak, sampai waktu berbuka. Begitulah diperintahkan oleh Allah. Dan puasa ini bukan hanya untuk kita, orang-orang sebelum kita pun dah puasa. Dalam ayat yang berkaitan dengan perintah puasa surah Al-Baqarah ayat 183, Allah dah jelaskan, kutiba 'alal ladzina ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa sudah diturunkan pada nabi-nabi rasul-rasul sebelumnya. Ada 25 rasul yang wajib kita tahu, yang ada umat, mereka semua ada puasa. Cuma cara puasanya berbeza. Puasa yang terbaik kata Nabi, puasa Nabi Daud selang-seli sehari. Jadi maknanya Nabi Daud puasa setahun berapa dengan umatnya? 180 hari, tuan-tuan. Kita berapa hari? 29 atau 30. Coba banding. Yang keduanya, walaupun kita puasa 30 hari atau 29, tapi pahala puasa kita ini akan jadi setahun. Betul kata betul? Nabi kata, man shoma ramadana thumma ittiba'a sittati ayyama fis sawal kasyamid dahri. Siapa puasa Ramadan 30 hari ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, nanti ada puasa 6. Ingat, jangan lupa buat puasa 6. Sebulan ada untuk menyelesaikan puasa 6. Yang tinggal puasa boleh ganti masa tu. 6 hari kita buat macam puasa setahun. Macam mana matematik dia? Matematik dia, 1 hari kita puasa sekarang ini sama dengan kita puasa 10 hari harinya. Hebat tak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umat Nabi lain tak ada keistimewaan macam itu. Kalau mereka puasa sehari-sehari lah pahalanya. Tapi kita puasa sehari Ramadan sama seperti 10 hari. Jadi bila dah habis Ramadan, kita dah ada puasa 300 hari. Perlu 60 hari lagi. Sebab itu diperintahkan oleh Nabi untuk puasa 6. Jadi 1 hari nilai puasa 6 sama dengan puasa Ramadan 10 hari biasa. Sebab itu bila kita habis puasa 6, kalau orang dulu-dulu lah dekat kampung kita, mereka hari raya yang kedua, betul tak? Dia sambut hari raya kedua. Hari raya pertama bila? 1 Syawal. Hari raya kedua bila dia habis puasa 6. Sebab dia seperti puasa setahun. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi apa makna jihad? Jahada yujahidu, mujahadah, mujahidin, itu semua dari akar kata yang sama. Jahada ini maknanya bersusah payah. Jihad ini artinya bersusah payah. Orang yang berjihad kerana jalan Allah namanya mujahidin. Mujahidin yang berjihad di jalan Allah. Yang berjihad secara umum dinamakan sebagai mujahid. Mujahid ini berjihad, orang yang berjihad secara umum. Kemudian ada perkataan mujahadah. Mujahadah ini bersusah payah. Jadi dalam Ramadan ini kita disuruh oleh Allah untuk bersusah payah. Susah ya? Puasa ini susah. Kita disuruh bersusah payah. Untuk apa? Untuk mencari package yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan. Ada package dia yang tak ada di bulan-bulan lain. Contohnya salat tarawih. Sahabat-sahabat Nabi, ini cerita sahabat, mereka mengutamakan salat tarawih. Yang lain-lain buat juga. Ada tadarus, Nabi pun bertadarus dengan Jibril.
ada sedekah, ada bagi makan orang berbuka puasa, semua mereka buat. Tapi mereka berlomba-lomba dari segi solat. Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa prioriti mereka solat dibandingkan dengan yang lain-lain? Apa namanya ya? Agak-agak kalau yang lain kita buat itu untuk kepentingan diri kita. Saya sedekah, itu untuk kepentingan diri saya dapat pahala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabilan fi kulli sunbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Hari biasa kita sedekah akan tumbuh 7 cabang, dari tiap-tiap cabang akan ada 100 ranting. Maknanya hari biasa sedekah RM1, pahala 700. Bulan Ramadan digandakan 70 kali, maknanya sedekah RM1 sama dengan RM49.000. Kena pula malam Lailatul Qadar RM49 selama 83 tahun 4 bulan. Subhanallah, hebat. Allah berikan ganjaran untuk jihad kita. Itu ganjaran jihad. Sebab apa? Sebab kita berpuasa melawan hawa nafsu dan malam kita hidupkan Ramadan. Itu contoh yang benar. Kalau saya sedekah, itu untuk saya dapat 49.000 dengan sedekah RM1. Tapi kalau saya solat, itu untuk siapa? Itu untuk Allah. Itu beza. Jadi zaman Rasulullah SAW, ketika ditanya pada Sayyidatina Aisyah, kaifa ya'ishu Rasulullah fi Ramadan, apa kata Sayyidatina Aisyah? Rasulullah pada bulan Ramadan dia mendirikan salat tarawih sebanyak 8 rakaat. Nabi hanya buat 8 rakaat, tak lebih. Itu pun 3 malam Nabi keluar. Yang lain Nabi buat di rumah. Kenapa? Ada juga jawapan dia. Kerana Nabi takut Allah akan wajibkan solat tarawih secara jemaah. Dan Nabi tahu umatnya tidak akan mampu untuk mendirikan solat tarawih secara berjemaah tiap-tiap malam dengan kesibukan dunia. Sebab itu ayat Sayyidatina Aisyah jawab, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11. Nabi solat 11 saja. Bila Nabi tak ada, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar, pun masih mengekalkan 8. Tapi bila Sayyidina Abu Bakar sudah digantikan oleh Sayyidina Umar, itulah sahabat-sahabat ini suka sangat solat. Sebab bila solat untuk Allah, dia dapat habuan, tapi yang lebih penting adalah hadiah kepada Allah, solat. Jadi mereka utamakan solat. Bila Nabi tak ada, naik Sayyidina Umar, dia tengok sahabat-sahabat solat berlumba-lumba. Di sudut sana satu grup dengan bacaan yang panjang, di sini ada, di sini ada. Dia tengok ini, dia kata ini kalau dibiarkan nanti akhirnya akan berlaku masalah. Maka dia pun keluarkan peraturan, atau dalam bahasa kita hari ini, dia pun keluarkan, dia pun beristihad, dia keluarkan arahan supaya solat tarawih dilakukan secara berjamaah. Dilantik seorang imam yang bacaannya subhanallah, bila dia baca ayat Quran, malaikat pun terpegut, bukan manusia. Ubay bin Ka'ab, anak muda. Jadi hari ini kalau masjid-masjid kita panggil imam-imam belajar-belajar tahfiz, bagus. Itu dah dibuat oleh sunnah khulafaur rasyidin. Sayyidina Umar dah buat tadi. Dia nanti Ka'ab. Bila dia dah satukan solat, dia tambah rakaat daripada 8 jadi 20. Kenapa dia tambah 20? Bila ditanya di mana ziyadah ya Amirul Mukminin, kenapa dia tambah? Dia kata saya nak kita melaksanakan jihad yang lebih besar dalam bulan Ramadan. Artinya lebih rajin. Dia nak umat Islam kuat, dan kekuatan itu ada melalui solat. Kerana solat ini adalah tiang agama.
As-salatu imaduddin. Salat itu imad. Imad tiap-tiap. Ini tiap ni. Kalau satu dia panggil amud. Tapi kalau dah banyak-banyak ni dia jadi imad. As-salatu imaduddin. Man aqama as-salat faqad aqama ad-din. Wa man taraka as-salat faqad adhama ad-din. Siapa dirikan salat macam dia mendirikan agama. Siapa yang tidak solat macam dia meruntuhkan Islam. Itu makanya mereka fokus kepada solat. Jadilah 20. Bila dia tengok peraturan sudah dikeluarkan, sembahyang jadi teratur, maka apa kata Sayyidina Umar? Dia sendiri menyaksikan apa yang dia buat itu sebenarnya ada kesan. Maka dia kata apa? Hadza ahsanul bid'ah. Inilah bid'ah yang paling baik yang aku pernah saksikan. Ia juga sebut bid'ah sebab Nabi tak buat 20, buat 8 aja kan. Dia sebut bid'ah. Tapi dia puas hati. Persoalannya, bolehkah kita ikut apa yang diputuskan oleh Sayyidina Umar? Jadi balik kepada hadis Nabi. Nabi masa ada pernah sebut berkaitan dengan sunnah-sunnah ini, perintah-perintah ini. Apa Nabi cakap? Alaikum bisunnati. Kamu semua ikut sunnahku, kata Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau kamu solat, kamu tengok macam mana aku solat. Khuzu anni manasikakum. Kalau kamu nak buat haji ke umrah, ikut manasik yang Nabi tunjuk. Itu clear. Tapi Nabi juga sebut dalam hadis itu, Nabi kata, tadi Nabi sebut supaya apa? Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Tapi ingat, Nabi juga pesan kepada kita, kamu juga kena ikut sunnah khulafa'ur rasyidin, pengganti kepada Rasulullah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar digantikan oleh Umar. Umar digantikan oleh Utsman. Utsman digantikan dengan Ali. Ini 4 khulafa ar-rasyidin. Khulafa maknanya pengganti, rasyidin yang mendapat tunjuk ajar daripada Allah. Mereka tak dapat mukjizat sebab mereka bukan Nabi. Tapi apa keputusan yang mereka buat itu ilhamnya daripada Allah. Jadi dinamakan sebagai rasyidin, mursyid. Mungkin kita biasa dengar nama mursyid kan. Mursyid ni maknanya yang memberi tunjuk ajar. Jadi khulafa rasyidin ini mendapat tunjuk ajar daripada Allah secara tak langsung. Sebab itu Nabi kata, kalau nanti satu hari ada 4 orang daripada sahabat ini membuat satu perkara yang Nabi tidak buat, kamu ikut. Kerana apa? Kerana mereka juga diberi gelaran Al-Mahdi, orang yang mendapat hidayah terus menerus daripada Allah. Kita dapat hidayah dua, tuan-tuan. Tapi kita kena minta hidayah, kita kena cari. Mereka tak payah cari pun memang dapat. Bila kita cari hidayah, sekurang-kurangnya bila kita baca Fatihah 17 rakaat satu hari kita solat, kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya kita minta hidayah pada Allah. Tapi Nabi sebut dalam hadis ini, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Nanti kalau saya tak ada, kata Nabi, kamu ikut sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat hidayah terus menerus daripada Allah. Mereka tak minta kepada Allah bagi petunjuk. Dan ujung daripada hadis apa Nabi kata? Abu alayya bin nawajib. Sunnah yang diperkenalkan oleh sahabat ini, kamu ambil, gigit dengan geraham kamu. Abu alayya. Jadi maknanya apa? Ikut betul-betul. Jangan maki hamil pula Sayyidina Umar. Ini tak ada dibuat oleh Rasulullah. Ini semua bid'ah. Contoh ada tu setengah-setengahnya kadang-kadang begitu. Jadi kita positif. Nabi dah kata, kalau Nabi tak ada sunnah yang baru yang diperkenalkan oleh sahabat yang 4 ini, ikut. Dan gigit dengan geraham. Maknanya apa? Ikut betul-betul. Jadi itulah dibuat oleh Sayyidina Umar. Bila dia digantikan oleh Sayyidina Utsman, tradisi itu diteruskan, solat 20. Sampai zaman Ali begitu. Tapi selepas itu, ada kita cerita
selepasnya. Selepas zaman Sayyidina Ali, zaman salafus saleh, sahabat-sahabat dah habis, masuk salafus saleh. Mereka berpegang dengan pandangan yang diperkenalkan oleh Sayyidina Umar, iaitu salat tarawih 20. Di Mekah 20, di Madinah 20. Asalnya 8. Tapi ada beza. Orang Mekah bila dia solat 4 rakaat tarawih, dia akan tawaf 7 kali. Sambung lagi 4 rakaat, tawaf 7 kali. Sambung lagi 4 rakaat, tawaf 16 rakaat. Dia solat, dia tempat tawaf. Yang terakhir 4 rakaat, dia tak tawaf lagi. Jadi penduduk Madinah, nampak tak macam mana mereka cemburu melihat penduduk Mekah? Tapi cemburu benda yang baik. Mereka nak kalau boleh supaya dapat pahala macam penduduk di Mekah. Sebab 1 kali tawaf sama pahala dengan 4 rakaat solat tarawih. Kalau tuan-tuan solat tarawih malam 20 rakaat sama dengan kita tawaf 5 kali walaupun tak pergi ke Mekah. Hebat tak? Kehebatan Ramadan ini. Itu ada pada tarawih aja. Kalau solat hari biasa bukan begitu nilainya. Tapi dalam tarawih 4 rakaat kita tarawih sama dengan 1 kali pusingan tawaf 7 kali. 1 paket tawaf 7 kali pusingan. Jadi penduduk Madinah cemburu. Mereka pun buat apa? Mereka tambah rakaat daripada 20 tambah 16 jadi 36. Jadi penduduk Mekah solat 20 campur tawaf 4, penduduk Madinah nak juga dapat pahala yang sama lebih kurang. Mereka pun solat 36 rakaat campur witir 39. Ada lagi selepas itu mereka lebih rajin lagi. Mereka buat solat 3 sesi. Dan ini masih ada. Saya di Mesir 20 tahun baru balik. Di Iskandaria ada masjid yang solat 3 sesi. Lepas isyak sekali, tarawih. Tengah malam pukul 12 mula lagi sekali. 2/3 malam, 1,5 jam sebelum subuh, sebelum imsak, sebelum makan sahur, 1 sesi. Jadi kalau rajin, lepas isyak masuk 20, lepas pukul 12 masuk 20, pagi masuk 20. Berapa solatnya? 60 campur witir 3. 63 rakaat mereka solat. Masih ada sampai hari ini. Di Yaman ada, di Mesir, di Iskandaria yang saya nampaklah. Begitulah. Mereka begitu rajin. Ini tujuannya merealisasikan apa yang kita baca pandangan daripada Imam Hambali yang mengatakan orang yang berpuasa ini dia berjihad. Jadi hidupkan malam, siang puasa. Malam ini dihidupkan dengan apa? Yang paling baiknya ialah dengan tarawih. Sebab apa? Sebab solat ini hanya ada dalam bulan Ramadan. Kemudian pahalanya menyamai pahala kita tawaf. Jadi berapa ada solat dia? Solat dia ada 4. Tapi sebenarnya bukan 4, ada 5 solat. 8 campur 3, 10 campur 3, 20 campur 3 berarti 36 campur 3 dengan 60 campur 3. Ada 5 solat tarawih yang dilakukan oleh salafus saleh. Hari ini kita ikut berapa? 2 aja. Sama ada 8 atau 20, betul tak? Itu sekarang. Tapi zaman dulu dia solat 5 kali. Dari mana kita tahu? Bekas mufti Saudi Syekh Abdul Aziz Bas sudah meninggal dunia, Allah yarhamu. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Coba kita tengok apa pandangan dia tentang tarawih ini. Tarawih yang banyak-banyak ini boleh ke tak boleh? Ini ulama semasa ya. Ini bukan ulama tempoh dulu. Ini ulama yang baru meninggal dunia. Lebih kurang 4 ke 5 tahun lepas dia meninggal. Apa dia kata? Fal afdal lil ma'mum, lebih baiklah pada makmum. Ini kita makmum kan, tengok. Lebih baik kalau makmum yang solat tarawih itu ayyakuma ma'al imam hatta yansarif. Sebaik-baik makmum tarawih ialah dia ikut imam sampai habis. Jadi kalau imam 20 ikut sampai habis, sampai dia doa, sampai bersurai baru keluar. Jangan solat 20 kita ambil 8 baru kita duduk dekat tangga masjid.
borak, minum kopi ke apa benda ke. Nanti lepas itu bila dengar as-salatul witri as-sabakumullah, dia pun masuk sambung 3. Biasa kita tengok gitu kan, dekat kampung-kampung banyak gitu. Dulu letak pun Allah lebih baik. Jadi dia tembak aja, tunggu aja 3 bila masuk. Kata Syekh Abdul Aziz Bas, kalau boleh sampai habis kamu ikut, tak kira lah solat dia berapa. Dia yang bagi pandangan. Dia kata apa? Hatta yasarib sawa'un sana'ida asyara salasata asyara salasa wa isruna rakaat tis'a wa isruna rakaat tis'a wa situna rakaat. Tak kira lah kamu ikut solat tarawih itu 8 ke 8 campur 3 ke 10 campur 3 ke 20 campur 3 ke 36 campur 3 ke 60 campur 3, tak kira lah dia kata. Tapi kena ikut sampai habis. Jangan separuh-separuh kita ikut. Jadi apa maknanya? Syekh Abdul Aziz Bas mengakui ada 5 solat tarawih. Ada 5. Kenapa solat yang difokus? Tadi kita dah sebut. Sebab jihad yang paling afdal ini ialah solat. Kerana solat ini untuk Allah. Untuk Allah. Kalau sedekah yang lain-lain, pahalanya pergi kepada kita. Allah tak ada kepentingan kalau kita sedekah atau tak sedekah, itu urusan kita. Tapi solat tak. Sebab itu dalam solat dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain, tambah lagi satu syarat. Solat ini syaratnya apa? Bukan rukun ya, syarat. Syaratnya apa? Solat ini untuk orang yang orang Islam lah kan, beriman, macam puasa juga. Ada satu lagi syarat, apa ni? Ihsan. Apa makna ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Itu kelebihan solat. Apabila kamu solat, bayangkan Allah melihat kamu. Kalau kamu tak nampak Allah, sebenarnya memang Allah tengok kamu. Tapi kita sedekah ada tak? Ada tak nasihat macam itu? Tak ada. Kita sedekah tak payah bayangkan saya bersedekah ni, Allah sedang tengok aku ni. Tak ada tu, tak ada. Itu pandai-pandai kita. Tapi kalau solat, memang Allah akan menyaksikan kita. Begitulah kelebihan Ramadan. Jadi jihad ini maknanya bersusah payah. Cuba tengok kesusahan yang dialami oleh Nabi. Jangan tengok kesusahan kita. Kita tak dapat tuan-tuan. Apa yang kita susah? Buka puasa ada dekat masjid-masjid. Pergi je lah mana masjid surah, insyaAllah ada. Betul tak? Makan sahur 10 Ramadan terakhir banyak masjid sediakan makan sahur. Jadi jihad kita ni kecil. Cuba tengok jihad Rasulullah dalam bulan Ramadan. Apa dia? Tuan-tuan bayangkan, Nabi berhadapan dengan 67 peperangan. 67 kali Nabi ikut. Yang bakinya Nabi tak ikut. Sebab itu peperangan dalam Islam ada 3 istilah. Satu namanya ma'rakah, satu lagi harb, satu lagi ghazwah. Apa beza? Ghazwah, ma'rakah dengan harb, apa beza? Mesti ada beza, betul? Karena ghazwah biasanya serangan yang dikaitkan dengan pemikiran. Macam sekarang ni lah, serangan melalui internet, merosakkan media, itu namanya ghazwah. Bila sebut harb, itu peperangan secara berdepan. Macam Rusia berperang dengan Ukraine sekarang, itu namanya harb. Ataupun masa kami belajar dulu tahun 90-an, ada Harbun Khalij, perang Teluk. Itu perang betul tu. Satu lagi ma'rakah, perang betul juga, tapi nabinya tak ada. Jadi kalau kita tengok perang yang Nabi ada, bila Nabi pindah ke Madinah tahun 2 hijrah, 1 hijrah tak ada. Tahun 2 hijrah 5 peperangan Nabi hadapi. Bermula daripada Rabiul Awal. Rabiul Awal ada perang, Rabiul Akhir ada perang, Jamadil Akhir ada perang, sampailah kemuncaknya adalah perang Badar Kubra. Perang Badar ini ada 2, satu Sughra, satu Kubra. Yang Kubra ini besar, berlaku di satu kawasan yang ada air, namanya Badar. Badar ini artinya timur.
Badrun Tala'al badru alaina. Kan ketika Nabi sampai di Madinah hijrah disambut dengan Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama. Nabi diibaratkan sebagai bulan purnama yang telah datang terbit di Madinah. Mata air ini pun tempat air ini pun ada dua. Satu namanya Badar, satu lagi namanya Zamzam. Ketika Siti Hajar meninggalkan anaknya Ismail di Safa kerana mencari air selepas berhijrah daripada Palestin bersama suaminya Nabi Ibrahim, ditinggalkan mereka di Safa. Nabi Ibrahim dia pergi kawasan yang kering kontak, tak ada air. Berlari-lari anak dia di antara Safa Marwah 7 kali, 3,5 kilometer, 7 kali, bukan dekat. Sekali berjalan dari Safa Marwah setengah kilometer. Bayangkan, bila dia ada di sini nampak macam ada bayangan air di sana, Fata Morgana. Bila dia sampai sana tengok tak ada air. Dah kali ke-7 dia pun dah putus asa. Tiba-tiba bila dia menghadap anak dia yang ada di Safa, keluar air yang mencurah-curah. Ada riwayat mengatakan Ismail yang kehausan meronta-ronta, tumit kaki dia hentakkan ke tanah itu keluar. Satu riwayat kata malaikat datang merontakkan kaki dia, keluar air yang mencurah-curah. Dia pun lari semula daripada Marwah balik ke Safa dengan berteriak, Zamzami, Zamzami, Zamzam. Air mencurah-curah, air mencurah-curah. Itulah dia air Zamzam. Jadi Zamzam di mana mencurah-curah. Tapi Badar bukan tempat air mencurah-curah, ada mata air di situ. Kenapa perang perlu air? Kalau tak ada air payahlah kan, susah. Kawasan itu kering. Dalam surah Al-Imran Allah ceritakan tentang perang Badar. Dalam surah An-Nahl Allah cerita. Kenapa Allah ceritakan? Pengajaran kepada kita bagaimana susahnya Rasulullah berjihad dalam bulan Ramadan, bukan saja menghadapi peperangan hawa nafsu, tapi menghadapi juga peperangan fizikal. Kita tak ada peperangan fizikal, alhamdulillah. Saudara-saudara kita di Palestin solat pun dijaga. Tengok video malam 27 3 hari lepas, beribu berdua solat, tak peduli dengan tentera Yahudi. Begitu mereka berani, Jadi Rasulullah, apa yang berlaku malam itu? Tentera Islam ada dua riwayat. Satu mengatakan 313, satu lagi mengatakan 319. Malam itu Allah jadikan sahabat-sahabat mengantuk. Jadi mereka cepat tidur, lepas ada tidur. Itu beza perang Badar dengan perang di apa namanya, di Bukit Uhud. Perang Uhud sahabat-sahabat tak mengantuk, nak tidur pun tak boleh. Tapi perang Badar lepas semua tumbang. Nabi dia tak tidur satu malam. Nabi bermunajat pada Allah, doa, Ya Allah, bagi kemenangan pada kami. Peperangan ini adalah di antara yang hak dan yang batil. Peperangan ini untuk menghapuskan sikap asabiah Arab, kerana mereka hanya mempertahankan ajaran nenek moyang. Saya bawa ajaran daripada Allah, tapi mereka tolak kerana dengan alasan mereka tidak sanggup meninggalkan ajaran nenek moyang. Jadi Nabi macam bagi keluhan pada Allah. Kalau peperangan ini kalah, maka Arab akan terus taksub dengan agama nenek moyang dia. Payah Islam nak berkembang. Yang keduanya, kalau Islam kalah juga pada hari itu, kemungkinan kata Nabi tidak ada satu hari nanti orang yang akan menyembah Allah SWT. Subhanallah. Sampai begitu Nabi meluahkan perasaan malam itu. Tapi jangan lupa, Abu Jahal pun menajat juga malam itu. Dia pun mengadu juga pada Allah, sama juga mengadu Allah. Dia kata apa? Ya Rab, Rab dipanggil Allah, dia Tuhan aja kan. Dia kata, engkau hancurkan Muhammad ini kerana dia sudah memecah belahkan perpaduan Arab. Wah, dia doa sedih berdoa. Apa jadi malam?
Sebagian besar daripada sahabat yang 313 tadi mimpi malam, mimpi indah. Pagi-pagi nak mandi wajib, tak ada air. Itu masalah. Ketika mereka sedang fikir, Nabi pun sedang berfikir, macam mana ni air tak ada pagi ni. Tiba-tiba turunlah hujan yang selebat-lebat. Mereka sempat mandi wajib, tampung lagi air itu digunakan untuk peperangan. Memang Allah tolong betul. Kemudian dalam peperangan itu lebih alful malaika diutus oleh Allah 1000 malaikat. Selepas perang Nabi tanya pada sahabat-sahabat, sebab sahabat-sahabat benar, macam mana boleh benar? Jumlah cuma 300 lebih, sedangkan musuh ada 1000. Abu Jahal bawa grup 1000 orang, dia ketua. Abu Lahab tak turun. Abu Lahab ni dia alung di balik Mekah. Dia cuma ukur aja siapa-siapa yang hutang kepada dia. Alung lah tu kan. Dia ukur siapa hutang, siapa yang berhutang dengan saya ikut dengan rombongan Abu Jahal pergi ke Madinah. Kalau tidak, hutang tak selesai. Itulah jadi ramai itu. Dia bawa unta aja, ternak aja dia bawa ada sampai 2. Nabi cuma 2 ekor aja. Jadi peralatan Nabi 2 ekor unta dengan 313 sahabat. Dia bawa 2000. Kalau 2000 unta, 2000 ekor bawa kan? Mereka punya persiapan makanan untuk makan, untuk perang semua lah kan. Kerana mereka menjagakan akan menempuh perang yang lalu. Tapi begitulah Allah tolong. Mana malaikatnya? Nabi kata malaikat tadi yang pakai jubah putih, pakai serban putih, ekor serban dia sampai ke pinggang. Itulah malaikat. Satu riwayat mengatakan pakai baju kuning, serban putih. Jihad Nabi dalam Ramadan ialah berhadapan dengan siapa? Dengan peperangan. Hebat. Itu semuanya berlaku pada Ramadan dan sudah berlalu. Andainya masa itu kalah Nabi dalam perang Badar, mungkin hari ini kita tidak menikmati Islam. Sebagaimana aduan Nabi pada Allah kan, ya Allah, kalau kalah dalam peperangan ini, mungkin satu hari tak ada orang nak sembah Allah lagi. Kenapa Nabi cakap begitu? Sebab realitinya peperangan itu sebenarnya Nabi tak ada niat nak perang, tak ada niat, tapi nak menuntut yang hak. Jadi peperangan Badar ini peperangan antara yang batil dan yang hak. Peperangan untuk menghapuskan asal yang haram. Peperangan yang menunjukkan perpaduan di antara Ansar dengan Muhajirin. 313 tu yang ikut Nabi itu, atau 319, 175 orang penduduk tempatan Ansar. Jadi maknanya majoriti penduduk Yahudi di Madinah yang 3 kuat, Khuraizah, Bani Nakir, Bani 3 ada kan, Nazir, Qainubah dengan Khuraizah. Ini 3 kabilah Yahudi yang menjadi penduduk majoriti di Madinah ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah. Tapi untungnya pemimpin mereka Abdullah bin Salam dengan timbalannya Sa'ad bin Mu'az masuk sini. Itu kelebihan. Maka itu Nabi jadi kuat. Perang Badar 175 orang dia. Yang 120 lebih itulah orang Muhajirin berperang. Jadi Rasulullah berjihad dengan pertolongan daripada Ansar dan akhirnya menang. Hebat. Begitulah bagaimana jihad yang Rasulullah hadapi dalam bulan Ramadan. Jadi sekarang kita ini sudah berada pada jihad yang terakhir, hari-hari terakhir. Mari kita bermuhasabah. Apa makna muhasabah? Muhasabah ini ialah sebagaimana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hendaklah di antara kamu melihat diri sendiri, atau muhasabah atau cermin diri. Ma qaddamat jihad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Dalam surah Al-Hasr, bagian akhir surah Al-Hasr, Allah peringatkan orang-orang yang beriman supaya
sebelum dinilai oleh Allah. Sebab itu Sayyidina Umar bila dia jumpa orang, sebelum berpisah dia akan bagi nasihat. Ya akhi, hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Wahai saudara, nilailah diri, cerminlah diri sebelum nanti Allah hisab kita. Itu pesanan dari siapa? Sayyidina Umar. Kenapa dia suruh kita menghisab diri kita? Bila ditanya pada dia, min aina akhadta hadha an-nasiha ya Amirul Mu'minin, dari mana dapat nasihat ini? Dia kata, hakaza sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah aku dengar daripada Nabi. Mana Nabi memang suruh kita untuk bermuhasabah. Jadi akhir Ramadan ini, cubalah kita tengok apa lagi kekurangan-kekurangan yang masih ada. Jadi kita cuba, kita pulun, istilahnya pulun lah dalam masa yang masih ada ini, supaya bila berakhir saja Ramadan, kita balik kepada fitrah yang asal. Sebab itu diistilahkan sebagai Aid. Aid ini maknanya balik ke asal. Aidul Fitri maknanya apa? Balik ke fitrah yang asal. Fitrah kita ni macam mana? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap anak dilahirkan dengan fitrah, maknanya bersih, tak ada dosa. Akhir Ramadan sepatutnya kita semua tak ada dosa, macam baru dilahirkan. Sebab Nabi dah janji dah, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu dalam konteks puasa. Dalam konteks mencari Lailatul Qadar, Nabi pesan juga, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang puasa asasnya adalah iman, asasnya iman. Yang keduanya mengharapkan balasan daripada Allah. Jadi bila kita puasa, kita harapkan balasan. Kalau dia puasa kerana mengharapkan balasan, kemudian dia berpuasa kerana apa? Kerana iman dia. Jadi asas pada puasa, iman dan mengharapkan ganjaran. Asas kepada mendapat Lailatul Qadar bersama, iaitu iman dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Kita mengharapkan ganjaran seperti beribadat dalam 3 tahun 4 bulan. Karena itu asas kita mencari Lailatul Qadar. Itu cara yang betul. Jadi tak ada cara lain. Apa yang kita dapat? Hujung hadis saya itu, Nabi kata apa? Ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Kamu macam orang yang baru dilahirkan, dosa yang sebelum ini, dosa sekarang Allah hapuskan. Maknanya bersih. Jadi kita ini di hujung ke puncak penghapusan dosa. Bila masuk Aidil Fitri, insya-Allah kita dapat macam dilahirkan. Sebab itu digunakan istilah Aidil Fitri. Selalunya apa slogan yang kita pakai? Minal aidin wal faizin. Minal aidin maknanya apa? Aid sama juga. Aidin itu aid. Mudah-mudahan minal aidin wal faizin kan. Mudah-mudahan kamu balik macam kamu yang dilahirkan. Minal aidin wal faizin, dan kamu menuju pada kejayaan. Jadi bagus tu, slogan itu dipakai. Jangan salah selamat hari raya. Apa-apa hutang aku kira nama saya. Kan itu kan, cari kesempatan dalam kesempitan. Karena nak minta maaf, dia minta maaf, hapus hutang. Hutang. Tak ada. Apa yang kita kena buat? Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kamu seperti baru dilahirkan dan akan terus mencapai faizin, kejayaan. Kemudian Aidil Fitri dinamakan sebagai apa? Mubarak. Kan? Mubarak daripada perkataan barakah. Kita disebut dari barakah ni maknanya ziyadatul khair. Jadi bila sampai pada Ramadan, selalu kita sebut apa? Ramadan Karim. Dijawab Allahu Akram. Boleh pakai, tapi yang betulnya Ramadan Al-Mubarak. Sebab Ramadan bukan hanya Karim, tapi dia Mubarak, lebih luas daripada Karim. Kenapa digunakan perkataan Mubarak daripada perkataan berkat? Jadi Ramadan ini penuh dengan keberkatan Allah. Segala-galanya digandakan. Tujuan akhirnya untuk manusia menjadi hamba yang terbaik. Siapa dia yang terbaik? Tiap-tiap hari Jumat biasanya khatib akan bagi ingatan.
Inna akramakum indallahi atqakum. Surah Az-Zariyat ayat 56. Orang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Apa makna takwa? Kalau ikut Sayyidina Ali, makna takwa ini ada 4. Amal bitanzil, kita beramal dengan kitab yang Allah turunkan, kan? Apalagi makna daripada takwa ini? Bahasa mudahnya takut, buat yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Itu takwa. Kalau tanya pada Sayyidina Umar, buat takwa ya Amirul Mukminin, dia kata macam kau jalan pada waktu malam yang gelap gulita. Di perjalanan kamu itu ada duri-duri. Macam mana kamu berjalan ketika kamu tahu pada malam gelap gulita tak nampak apa-apa pun, dan di tempat itu ada ranjau? Macam mana kamu berjalan? Dijawab oleh sahabat, kami akan berjalan berhati-hati sebab takut terpijak duri, takut terpijak benda-benda yang akan merosakkan kaki. Maka itulah kita sedang buat takwa. Itulah takwa. Maknanya kita berhati-hati. Ya, itu makna takwa. Ketika Rasulullah SAW membuka kota Madinah 8 Hijrah, Fathul Makkah, ya, apa yang berlaku itu? Sa'ad bin Mu'adz, ini sahabat Nabi yang saya bagi tahu tadi, timbalan Perdana Menteri Madinah. Perdana Menterinya Abdullah bin Salam, dia timbalan. Dia dilantik oleh Nabi sebagai ketua yang membawa rombongan untuk masuk ke Mekah tanpa perlawanan. Tahun sebelumnya dah pergi dah, tapi tak boleh masuk. Balik lagi, dah sampai 465 km berjalan kaki disuruh balik. Sahabat-sahabat pun dah keras, tapi tahun depan datang masuk tak ada perlawanan sebab perjanjian berbuat puasa, perjanjian Hudaybiyah. Bila masuk mereka takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kita sambut Aidil Fitri dengan takbir, sempena mengambil semangat ketika pembukaan kota Mekah. Mereka masuk Mekah, mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sebelum itu ketika dikuasai oleh kafir Quraisy, mereka juga ada umrahnya, mereka juga ada haji, mereka ada tawaf. Tapi mereka tak pakai pakaian, bogil, tawaf bogil, mengelilingi patung-patung. Masuk Rasulullah, kita pakai pakaian ihram, ada talbiyah. Nabi bertakbir dengan sahabat-sahabat. Sampai di kota, di Ka'bah, Nabi hancurkan 360 berhala. Jadi kehancuran menyembah berhala adalah pada waktu Fathul Makkah. Pemimpin tentera yang Nabi bawa, rombongan Nabi itu diketuai oleh Sa'ad dengan kenderaannya, dengan kudanya, pegang pedang. Sebab Nabi punya niat masuk Mekah ini nak hancurkan berhala dan nak bunuh siapa-siapa yang tidak masuk Islam. Sebab itu yang pertama masuk Islam siapa? Abu Sufyan. Mekah ini dipimpin oleh 3, tak maaf kalau ada nama Abu kat sini, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan ni ahli politik yang bijak. Itu sebabnya dia boleh mewujudkan Bani Umayyah, kerana dia bijak. Selepas Sayyidina Ali dia jadi baninya yang naik, keturunan dia yang naik, sampailah digantikan oleh Bani Abbasiyah. Mula-mula dia pindahkan pejabat pentadbiran daripada Madinah ke Syria, Syam, kemudian dia pindahkan ke Rom. Bila naik kerajaan Abbasiyah, pindah ke Iraq, Babilonia, pindah ke sana, Kufah. Itu cerita sejarah. Jadi Abu Sufyan pandai. Bila dia nampak Nabi dah masuk, dia tahu dia akan kalah, kan? Dalam perang Badar sebelum itu, Abu Jahal dah mati, kepala dah kena pegang. Tinggal satu Abu lagi yang ada. Abu apa? Abu Lahab dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan dia pandai. Dia mengucap dulu bukan bersyarat. Bila nampak Rasulullah, dia tunjuk kata, sini apa tuan-tuan? Bukan satu Malaysia. Dia tunjuk ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arab ni kalau dia syahadat, kalau ada mayat dibawa berjalan, dia akan tunjuk ke langit, dia baca syahadat, dia tunjuk ke sana, menandakan Allah ada di sama, tinggi, Allah ada di langit. Begitulah. Dia masuk Islam. Nabi keluarkan pengumuman, manil ladzi yadkhulu bait Abu Sulaiman salim. Siapa masuk rumah Abu Sulaiman, Abu Sufyan, selamat. 1000 orang masuk rumah Abu Sufyan, yang lain tak masuk. Dia hancurkan berhala. Kemudian apa jadi?
Sa'ad bin Mu'az sebagai ketua, dia bawa pedang, dia keliling kota Mekah. Dia kata, apa dia kata? Hadza yaumul marhamah, hari ini hari balas dendam. Bila Nabi dengar, Nabi panggil dia, Sa'ad, tukar slogan kamu. Al-yawm yaumul marhamah, bukan marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Nampak tak? Padahal tadi Nabi cadang dia nak bunuh siapa tak masuk Islam. Kenapa berubah fikiran? Nabi teringat dengan dua Rasul. Dia teringat dengan Nabi Musa, dia teringat dengan Nabi Yusuf. Ini cerita lain kali. Dia teringat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dizalimi oleh saudara-saudara. Lebih berat penderitaan Nabi Yusuf daripada Rasulullah. Rasulullah cuma dikhianati oleh puak Nabi Dahlia. Sedangkan Nabi Yusuf dibuang ke kuning oleh saudara-saudara kandung. Dia teringat cerita Nabi Yusuf. Dia teringat cerita Nabi Musa. Nabi Musa dihina oleh kaum dia dengan tuduhan dia tak ada kemaluan, dengan tuduhan dia ada penyakit buruk. Sebab apa? Orang Yahudi kalau mandi mesti bogel di tempat-tempat ramai. Dia suka mandi tempat ramai-ramai. Macam kita nak pergi pantai kan, mereka akan mandi bogel. Satu-satunya Bani Israel yang mandi tak bogel cuma Nabi Musa. Nak mandi kena pergi ke wadi, kawasan padang pasir yang ada matai. Bukan sedang ada air dekat Sinai sana tu, kering. Satu hari dia mandi, dia buka, lepas dia mandi dia buka basahan. Dia lap badan dia dengan kain dia tutup mandi tadi. Dia letak basahan tu di atas satu batu. Tiba-tiba batu tu lompat, bawa lari pakaian dia. Dia pun terluka, dia tak pakai pakaian. Berhenti betul-betul batu tadi di tengah-tengah Yahudi yang sedang mandi bawah. Mereka tengoklah kemaluan Nabi Musa. Oh, tak ada penyakit buruk, rupanya ada kemaluan dia. Sebab sebelum ini tuduhannya apa? Dia mandi pakai apa basahan. Maknanya dia ni ada something wrong ni dengan dia punya kemaluan. Itulah andaian. Tapi hari itu Allah tunjukkan. Rasulullah ingat tu. Nabi kata beratnya penderitaan daripada Musa sampai kemaluan dia pun dipikir. Nampak tak? Nabi tak sampai begitu kan? Jadi akhirnya apa keputusannya? Nabi bagi tahu, taharau, pergi kamu semua, pergi keluar dari Mekah. Jangan lagi ada di sini. Tak jadi dibunuh. Nabi panggil Bilal, ta'ala Bilal, roh naik ke atas Ka'bah, azan. Buat pertama kali azan berkumandang. Selepas 8 tahun Nabi meninggalkan Mekah, kampung halaman dia, akhirnya Mekah balik kepada Mekah. Kenapa pindah? Itu satu soalan lagi, kenapa pindah? Adalah sahabat-sahabat yang mempertikaikan, kenapa pula Bilal ni yang menjadi azan sini begitu ramai sahabat sini. Abu Bakar ada, Umar ada, Osman ada, Ali ada, semua hebat-hebat dah kali. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, semua ada. Masa tu ikut Nabi ke Mekah. Tapi tak ada yang Nabi suruh, yang disuruh Bilal. Bilal tak masuk dalam senarai 10. Walaupun Nabi dengar suara Jalabiah dia berjalan di surga ketika Nabi Isra Mi'raj, maknanya Allah beritahu Bilal ni pun tempatnya surga juga. Ketika orang mempertikaikan Bilal, turunlah surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya aku jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan syuhudan wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya aku telah menjadikan kamu daripada lelaki dan perempuan dan daripada berbilang-bilang bangsa dan kaum. Tujuannya adalah lita'arafu. Itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang kita warisi pada hari ini. Kejayaan kita hari ini menikmati Islam kerana jihad yang Rasulullah dan sahabat-sahabat telah lakukan, termasuklah dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah. Jadi mari kita ambil ibrah dari kisah-kisah ini. Kita teruskan jihad menolong agama Allah dengan macam-macam cara, dengan majlis ilmu, dengan solat jamaah, dengan sedekah dan sebagainya. Kerana ini adalah sebagian daripada proses untuk memantapkan
semangat jihad. Islam hanya akan berjaya dengan adanya jihad fi sabilillah. Allah tidak bagi kita kemenangan yang menggolek, tapi kalau kita tolong agama Allah, jadi Allah. Dalam surah Ibrahim Allah sebut intansurullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan membuatkan kamu lebih kuat. Sebab itu kita tengok saudara-saudara kita di Palestin, tak takut dia senjata, muncul senjata gigi arahkan ke dia, tapi dia tak takut. Tak ada apa. Sebab apa dia semangat macam itu? Sebab dia sudah berjihad. Dia tak ada apa nak. Tanah airnya pun dirampas orang, hak dia pun tak ada, rumah pun kadang-kadang diambil oleh Yahudi secara paksa, kebun mereka dihancurkan. Mereka berjihad hari ini. Jadi dia tak ada apa. Bagi dia kematian itu biasa. Kalau dalam keluarga ada yang terkorban, itu memang resiko daripada apa yang mereka harus hadapi, dan mereka percaya Allah akan bantu mereka dan memberi kemenangan pada satu hari, insya-Allah. Jadi kita doa sama-sama pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan saudara-saudara kita terutama di Palestin akan diberikan Allah kekuatan untuk terus berjihad, dan kita yang hanya berjihad dengan hawa nafsu mendapat kuasa yang terbaik, yaitu usul khusus, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hakaza minni al-yawm. Itu saja daripada saya hari ini. Wa astaghfirullah. Saya mohon keampunan daripada Allah, wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma jam'ana jam'a marwah tabarakana ba'di tabaraka maksumah. Ya Allah, ya Maghfurah, lagi mengasihani. Kami telah berada pada akhir Ramadan, ya Allah. Jadikanlah hari-hari terakhir ini akan membantu kami, Allah, untuk kami bermuhasabah, untuk kami menambah amalan kami, Allah, untuk kami mencapai matlamat puasa, untuk menjadi orang yang bertakwa. Balighna lailatul qadar, balighna lailatul qadar, balighna lailatul qadar, ya Allah. Anugerahkanlah kemuliaan lailatul qadar kepada kami ya Rabbal alamin. Jadikanlah kedatangan Aidil Fitri, ya Allah, akan menjadikan kami hamba-hamba yang kembali seperti asal kami dilahirkan, ya Allah. Bantu kami untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik, yang menolong agama, ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman. Berilah kami hidayah dalam iman, keluarkanlah kami dari dunia mulia dengan iman, masukkanlah kami semuanya ke dalam surga dengan iman, ya Allah. Kau matikanlah kami dengan sebaik-baik kematian. Kami berlindung daripada kematian yang tidak baik, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa, ya Allah. Engkau suka memberi pengampunan, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, ahli keluarga kami, usul kami, guru kami, ya Allah. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang sama-sama dengan kami, ya Allah. Masyarakat kami, bangsa kami, ya Rabbal alamin. Umat Islam di mana-mana saja mereka berada, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan halal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbu al-'afwa 'anna wa 'an walidina wa lisa'il muslimin wa muslimat rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, jangan biarkan kami menentukan nasib kami, jangan biarkan kami mengikuti hawa nafsu kami, jangan biarkan kami membuat keputusan sendiri, ya Allah. Sebaliknya takdirkanlah segala yang baik untuk kami, ya Allah. Berilah kesudahan yang baik, matikanlah kami dengan sebaik-baik kematian, husnul khatimah. Kami berlindung daripada kematian yang tidak baik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستر يا رب العالمين. يا أمان الخائفين آمنا بما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. توفي صدق الله وتحياتهم بها السلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، منا ومنكم تقبل